Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahagia Tuan Imam, Jawatan Kuasa Qaryah Masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kita dapat sama-sama malam ni dalam Masjid Dargah. Semoga kehadiran kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya lama tak main masjid ni untuk berkuliah. Malam ni saya mengisi masa lapang pada malam ni untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan kupas secara tak habis. Kalau habis dia tak cukup masa sejam. Kupas kasar-kasar lah berkaitan dengan udhiyah ataupun ibadat korban yang akan kita sambut tak berapa hari lagi. Malam ini kita dah masuk 28 Zulqa'dah. Jadi kita Zulhijjah dosa, lepas itu lebih kurang 10-11 hari sambutlah kita hari raya. Tahun ini kita tidak mengerjakan ibadat haji. Ada siapa pergi Mekah? Ada? Tak ada, orang tak pergi. Okey. Jadi saya fokus terus lah, sembang-sembang lah tentang korban dalam masa sejam. Yang pertama tuan-tuan, hukum buat korban ni secara umumnya adalah sunat muakkad, kecuali jika kita bernazar ataupun ada milik binatang, kita ta'yinkan dia sebagai korban, maka dia jadi wajib. Hukum secara umum adalah sunat muakkad. Dan sunat buat korban ni dibagikan kepada 3 hukum fiqh. Yang pertama sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut pada terbuka kepada semua orang. Yang kedua dia panggil sunat kifayah. Sunat kifayah ni maksud dalam keluarga, kalau ada salah seorang ahli keluarga melakukan ibadat korban, maka terlepaslah tentang sunat tu kepada ahli keluarga yang lain. Itu sunat kifayah. Mana kalau dalam keluarga tu ada lelaki bini, ada anak-anak, tiba-tiba lelaki buat korban, maka terlepaslah tentang sunat tu kepada bini dia dan juga anak-anak. Kalau bini buat, lelaki tak buat, terlepas habis semua. Banyakkan dalam keluarga ni bini yang duk buat, lelaki terkorban, bini yang duk buat, lebih kurang tu. Itu sunat kifayah. Ada seorang wakil keluarga buat, okey. Dan yang 3 dia panggil sunat ain. Sunat ain ni iaitu seorang yang bersendirian, dia tidak berkeluarga, tak menikah, dia teruna sejak dari dahulu kala sehinggalah kini, bersendirian, maka sunat ain atas diri dia. Sebab dia tak wakil sesiapa, dia mewakilkan dirinya sendiri. Itu hukum sunat. Dan korban ini di antara hikmahnya adalah menyatakan kesyukuran di atas limpahan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Ada duit buat. Dan hikmah yang kedua, hikmah dia banyak, iaitu nikmat panjang umur. Kerana kita bertemu sekali lagi 10 Zulhijjah yang berikutnya. Mana umat Nabi Muhammad ni setiap kali dia bertemu 10 Zulhijjah, umur dia dah jadi setahun daripada 10 Hijjah terlepas, maka sunat pada dia buat korban bagi orang yang berkemampuan. Dan hukum yang kedua, hukum wajib. Hukum wajib bagi orang yang mentakyinkan binatang yang dimilikinya
untuk dijadikan korban, maka wajib. Dia ada lembu, dia kata kat siapa-siapa, lembu ni aku nak buat korban, maka korban jadi wajib. Atau orang tanya dia, lembu ni yang nak buat apa? Sudah pasti buat korban, maka jadi wajib. Ataupun dia bernazar, dia bernazar, kalau dia dapat sesuatu, dia nak buat korban, atau dia terhindar dari sesuatu. Terhindar ni makna kata orang tuduh dia edak dadah, polis tangkap dia dakwa padahal orang kena dia cara-cara tak salah, maka dia nak buat korban, tu terhindar daripada sesuatu. Ataupun dia kalau bini dia benak nikah seorang lagi, dia nak buat korban, tentu bini dia benak, maka kena buat korban. Agak-agak dia nak kena buat, dia kata buat korban benda yang senang, nak boleh kebenaran menikah tu payah. Tu contoh dia. Jadi hukum wajib buat korban ni salah satu daripada dua, mentakyinkan binatang sebagai korban atau bernazar buat korban. Maka orang yang jatuh hukum wajib buat korban, maka korbannya berbeza dengan korban sunat. Kerana orang yang melakukan korban sunat, dia dan ahli keluarga dia boleh makan daging korban itu, sebahagian daripadanya. Manakala orang yang melakukan korban wajib, dia dan ahli keluarga dia, tanggungan dia, haram makan daging korban tersebut. Itu dari segi hukum. Kemudian yang berikutnya, dari segi individu yang dituntut buat korban. Tuntut dalam arti kata sunat lah. Yang disunat muakkadkan buat korban, siapa individu itu? Maka yang pertama, individu yang agama dia Islam. Mana orang kafir tak boleh buat. Orang kafir tak boleh buat korban. Kalau dia nak main jual buat korban pun, dia jadi sembelihan biasa saja, dia tak boleh buat korban. Kalau dia buat pun tak sah, sebab korban ni ibadat. Ibadat itu tertakluk kepada orang yang agamanya Islam. Tuan-tuan mungkin kata, takkan orang kafir nak buat korban pun. Kalau kau belah draga, suasana tu mungkin tidak berlaku. Cuba tuan-tuan pergi tengok di Sabah Sarawak, dalam rumah ahli keluarga agama macam-macam. Ada Islam, ada Kristian. Dan contoh anak Islam, mak pak Kristian, tak ada bergaduh apa, mak pak dia tak apa, ikut suka anak Islam. Bagi aku cukup makan sudah. Islam. Ataupun jangan lari tinggal kami, duduk kami. Mak pak dia kata, bila main musim korban, anak nak buat korban, sebab dia Islam. Tiba-tiba pak kata tak apa, pak tumpang buat sama. Itu kata tak boleh, sebab dia tidak beragama Islam. Ataupun macam ni, satu orang yang tak Islam, dia tengok orang draga pakat berkongsi beli lembu, dia pun kongsi juga. Dia kongsi tak apa, tapi dia tak boleh buat korban, untuk sembelihan biasa saja. Sekok lembu 4,900, satu tumpuk 700. Main seorang Cina, dia tahu orang tumpang sekali, dia pun bayar 700. Lepas tu dia mau buat korban, wakil kata imam sembelih, hak dia tak ada korban. Lepas daripada dia wakil kata imam sembelih, tak imam pun sembelih. Elok lembu mati, dia mengucap. Elok lembu tak matilah habis sembelihan. Habis sembelihan dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia jadi Islam. Dia jadi Islam. Sah tak korban dia? Tak sah. Sebab Islam dia selepas sembelih. Islam dia selepas sembelih. Tak lagi orang nak agih daging korban, dia agih daging sembelihan. Jadi syarat dia kena Islam. Yang kedua, orang yang dituntut buat korban, orang yang dah balik. Mana orang yang tak balik, tak sah dia buat korban. Tuntutan buat korban ni untuk orang yang balik. Maka dia timbul soalan, itu nak buat ke anak boleh tak? Dia beza anak buat korban dengan pak buat ke anak. Itu kena tahu perbezaan. Kita buat ke orang dengan orang tu buat sendiri. Jadi orang yang nak buat sendiri korban, dia mesti balik. Kalau kita nak buat ke anak kita yang buat. Kita buat anak kita, hakikatnya kita buat. Dia ada beza.
Dan yang ketiganya, orang yang dituntut buat korban adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Mana orang gila buat korban tak sah. Orang gila buat korban tak sah. Tapi kalau lepas dia buat korban, dia gila. Sah lah. Lepas dia wakil tu imam sembelih, semua siap. Habis sembelih, gila. Mana korban dia telah sempurna. Dia gila kemudian. Kalau dia gila, dia wakil sembelih buat korban. Lepas sembelih, dia lega gila. Maka tak sah. Sebab semasa dia buat korban, dia gila. Dan yang keempat, orang yang dituntut buat korban adalah orang yang berkemampuan. Syarat buat korban tu mampu. Tak mampu tak boleh. Apa maksud berkemampuan? Berkemampuan bukan maksud orang kaya. Kalau dia tunggu kaya pun nak buat korban, tak semua orang kaya buat korban. Syarat nak buat korban bukan kaya, tapi berkemampuan. Apa maksud kemampuan? Kemampuan yang dimaksudkan ialah seseorang yang memiliki belanja lebih. Seseorang yang memiliki belanja lebih untuk menampung kehidupan dia dan keluarga dia selama 4 hari. Belanja lebih untuk menampung kehidupan asasi dia dan ahli keluarga dia selama 4 hari. 4 hari itu hari apa? 10 Zulhijjah dan 3 hari Tasyrik. 10, 11, 12, 13. Selama 4 hari. Keperluan keluarga untuk apa? Untuk makan minum. Jadi saya ambil contoh, kata macam ni lah. Satu orang tu dia ada anak 5 orang. Bini dia. Jadi mereka 7 anak duduk dalam rumah. Keperluan makan minum sehari kita buatlah 50 ringgit. Ni campur semua ni, gula, kopi, minyak nyok, roti pagi, bihun apa semua tu. Untuk makan ni cara murah-murah ni. Sehari dia perlukan sehari 50 ringgit. Contoh. Bermakna 4 hari 200. 4 hari 200. Sekiranya 200 4 hari ni tak kacau, ada lebihan. Lebih orang tahun ni dia kata setumpuk 700. Mana dia kena ada 900. Dia kena ada 900. 900 mana 200 untuk belanja 4 hari. 700 bolehlah dia buat korban. Tapi kalau dia ada 700 saja, dia ada 700 saja, bermakna dia tidak ada lebihan. Sebab satu bahagian lembu 700 ringgit. Dia gagah buat korban juga, maka dia mengorbankan anak bini dia. Anak dia kata, Pak ada operit, ada 700, nak buat korban lah. Hantu kami semua, tak apa. Kita makan yang baik. Kita makan yang baik. Orang macam ni tak dituntut buat korban. Kalau dia buat juga, dia adalah orang yang bawaw dal waw ha. Apa dah? Orang yang cerdik tak boleh ajak. Tu maksud dia. Kena faham konsep korban. Kalau ada lebihan, dia buat. Itu orang yang untuk buat korban. Yang berikutnya, pukul 9 ni. Tak lagi. Yang berikutnya, syarat sah korban. Syarat sah korban. Syarat yang pertama, binatang yang dikorbankan itu nama dia an'am. Binatang yang dikorbankan tu nama dia an'am. Itu syarat yang pertama. Apakah binatang an'am? Binatang an'am ada 3 ciri. Ciri yang pertama, binatang tu berkaki 4. Berkaki 4. Ciri yang kedua, binatang itu jenis dibelah. Jenis dibelah. Bukan dia belah dia sendiri, orang belah dia. Dan ciri yang ketiga, binatang itu jinak. Ini kata an'am. Maka dalam kategori an'am ini, binatang yang ada 3 ciri ini hanyalah 5. Hanyalah 5 sahaja. Yang pertama, unta. Yang pertama, unta. Unta tengok ciri dah. Dia ni kaki dia apa? Unta. Unta kaki dia apa? Apa? 4. Ada tak unta kaki 2? Ada tak unta kaki 2? Ada. Burung unta.
Unta kaki dia 4. Okey? Lagi kerbau, lembu kaki 4. Kebau kaki 4. Kambing kaki 4. Biri-biri jenama baru orang panggil kibas. Kaki dia 4. Okey. Unta, lembu, kebau, kambing, biri-biri 5. Okey. Ciri yang pertama berkaki 4 selesai. Ciri yang kedua, dia jenis dibelah binatang ni. Jenis kita belah. Kalau harap dia cari makan lari, melainkan setelah dia jadi liak memang jenis dibelah. Orang bagi makan. Dan ciri yang ketiga, jenis jinak. Ni 5 ni jenis jinak. Apa makna jinak? Jinak ni maksud dia mendekati kita. Dia mendekati kita, tapi ke mana? Kita mendekati dia, dia tak lari. Tu dia panggil jinak. Tuan-tuan pergi kat lembu. Pergi kat lembu. Agak-agak dia lari tak? Tak. Dia main kat kita. Kita lari tak? Ya. Kambing apa semua tu. Jenis jinak. Maka inilah dikatakan an'am. Tu syarat yang pertama. Binatang an'am. Ada orang tanya, rusa boleh buat korban tak? Kita tanya dia balik, rusa an'am ke? Dia kata an'am pasal dibelah. Pasal rusa dibelah. Rusa ni walaupun hang belah, tapi rusa secara umum dia bukan jenis binatang yang dibelah. Cuma hang kata mula ambil belah dia. Bila tidak dibelah, dia jadi liak. Dia jadi liak. Saya tak belah, dia cari makan lari. Kalaupun rusa tu hang belah, tapi hang kena tengok keturunan dia. Setelah diperiksa dengan teliti, surat mati Tok Wan dia, ternyata Tok Wan dia main daripada hutan Gubeh tu. Cucu dia yang belah. Betul? Jadi rusa bukan binatang an'am. Yang belah lah berapa ekor pun tak boleh buat korban. Kijang dan seumpamanya. Syarat yang kedua, binatang an'am ini yang nak dikorbankan tidak mengalami kecacatan yang serius. Kalau dia mengalami kecacatan yang serius, apa maksud kecacatan yang serius? Iaitu kecacatan yang boleh menyebabkan berkurangnya daging. Tujuan kita buat korban nak ambil daging. Tiba-tiba dia cacat, maka tak sah dibuat korban. Kena cacat. Tak nak cacat. Buta kira cacat. Pasal bawa buta cacat? Tak. Siapa kata buta tak cacat? OKU. Buta kira cacat. Sama ada buta sebelah mata atau kedua-dua mata. Lagi apa lagi cacat? Capit atau tempang. Capit atau tempang kira cacat. Capit ni sama ada kaki dia ringkat sebelah ataupun kaki patah, menjadikan capit, maka dia cacat. Lagi apa lagi? Korak tu dah cacat. Lagi apa lagi? Putih telinga, sama ada sebelah atau dua belah, cacat. Putih ekor, cacat. Beranak tak ada ekor, cacat. Kalau lembu betina tak ada pundi susu, putih pundi susu, cacat. Cacat. Lagi apa lagi? Mengalami sakit yang berat, cacat. Kalau binatang ni sakit berat, lembu, kebau, orang panggil sakit kuku dan mulut. Itu sakit yang berat pada binatang. Kita tak pernah dengar lagi lembu mengalami kanser usus. Tak pernah dengar ni lah. Itu sakit yang berat, cacat. Lagi apa lagi? Kurus yang terlampau, dia kira cacat. Apa maksud kurus yang terlampau? Kurus kiang, nampak sepung, isi tak ada. Itu dia panggil kecacatan. Kecacatan yang tidak sah dibuat korban. Banyak lagi. Tapi kalau lembu tu, binatang tu dia cacat yang tak serius, maka sah buat korban. Contoh cacat serius ni, telinga cari, tak putih, cari lah. Telinga berlubang, tak apa. Kalau lembu import, telinga memang berlubang, lepas tindik apa nama? Tank lah tu, berlubang lah. Tanduk patah. Kalau lembu import duduk naik kapal, depa kapit kerat tanduk kiri kanan.
Ni dia panggil cacat yang tak serius, yang tak mengurangkan daging. Sah dia buat korban. Okey. Satu, lembu tu, binatang itu syarat yang pertama an'am, yang kedua tidak cat. Syarat yang ketiga cukup umur. Binatang yang kita nak buat korban tu cukup umur. Tapi bukan baliak, cukup umur lah. Jangan pergi kata binatang tu syarat baliak. Kalau baliak dia kena bermimpi. Dia kena cukup umur. Maka umur dia berubah. Dia berbeza di antara binatang. Umur unta, syarat dia 5 tahun ke atas. 5 tahun hijrah. 5 tahun ke atas. Lembu kambing, lembu kebau dan kambing, lembu kebau dan kambing disyarat umur 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Dan biri-biri disyarat umur 1 tahun ke atas, ataupun tak sampai setahun tapi luruh gigi dia semua, maka sah dibuat korban. Jadi dia ada 3 pangkat umur. Untuk mudah tuan-tuan apa? Saya nak ikut umur ni. Berapa? 5, 2, 1. Cara nak apa umur? 5, 2, 1. 3 lah. Tak pergi 4. Kalau 5, 2, 1, 3, dia patikam. Kita pergi dekat 3 lah. 5, 2, 1. 5 tu umur unta, 2 tu umur lembu, kebau dan kambing, 1 umur biri-biri atau kibas. 5, 2, 1. Itu syarat dia. Dan syarat yang keempat untuk jadikan korban tu sah, ialah kena ada niat. Kalau kita buat korban tak ada niat, mana nak sah? Sebab korban adalah ibadat. Innamal a'malu bin niat. Bahwasanya semua amalan diterima kerana niat. Macam mana cara kita nak niat? Kita sembahyang tak? Usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Saja aku sembahyang. Tahu? Niat buat korban lah. Saja aku mudah. Niat bukan main semua sahaja. Kalau niat korban, niat dia macam ni. Inilah korbanku kerana Allah Ta'ala. Kalau versi bahasa Arab, hazihi udhiyati lillahi ta'ala. Inilah korbanku kerana Allah Ta'ala. Tapi dia tak semestinya dalam versi yang sama. Kalau kita tengok lembu, ku jadikan lembu ini sebagai korban, niat juga. Ku jadikan lembu ini sebagai korban, niatlah hati, ku jadikan lembu ini sebagai korban. Kita tengok lembu, inilah korbanku kerana Allah Ta'ala. Boleh. Janji kena niat. Bila kita nak niat? Bila kita niat? Masa yang afdal dan masa yang terakhir kita niat apabila pisau kena lihat mendatang. Proses sembelihan tu. Masa proses sembelihan tu, hadhihi udhiyati lillah ta'ala. Inilah korbanku kerana Allah Ta'ala. Tetapi untuk niat korban, niat itu masa dia luas. Tidak semesti pada masa kita sembelih. Bahkan kita boleh berniat lebih awal daripada itu. Kita boleh berniat lebih awal daripada itu. Kalau tak masuk mesin raya haji pun boleh niat siap-siap lah. Tengok lembu tu niat hati. Jangan kata jadi wajib. Niat. Aku jadikan lembu ini kerana Allah. Aku jadikan lembu ini sebagai korban kerana Allah Ta'ala. Niat hati. Itu adalah niat. Dan satu lagi niat, nampak tuan ni, ketika kita tidak melihat lembu, nak niat lagi payah. Dan tidak tahu lembu manakah yang dikorbankan, tapi kita ada peranan korban kerana kita bayar duit. Contoh macam orang korban jarak jauh di Kemboja, ataupun anak cucu kita duduk di Putrajaya tak balik, dia bank in duit kat pak dia di Deraga ni. Maka semasa proses dia bank in duit tu, dia hello pak dia kata, "Pak, saya wakil kepada bapak untuk membeli lembu dan menghasilkan korban saya." Jangan wakil, saya wakil kat pak beli lembu, sembelih lembu lagi. Satu jadi sagi wakil tak wakil masalah. Saya wakil kepada pak untuk ni duit RM700, saya wakil kepada ayah untuk menghasilkan korban saya. Menghasil itu mana? Beli, sembelih,
lapar lagi. Tengoklah macam mana cara buat. Kalau ada pak dik saya lah 700. Tu ya, buat apa pun bagi jadi korban lah. Tu lok-lak. Bila dia kata kat pak dia, pak saya buat duit lah 700, pak pi apa nama jolok di bank, keluar 700. Saya wakil kat pak untuk menghasilkan korban saya. Lepas dia kata begitu, terus dia niat, ku jadikan lembu yang akan dibeli oleh bapa aku sebagai korban kerana Allah Ta'ala. Itu pak dia proses semua lah. Masa pak dia wakil kat imam sembelih apa semua, pak dia tak kena niat sebab pak dia bukan tuan korban. Tuan korban adalah dia. Jadi niat korban ni dia tengok masa-masa yang sesuai. Yang penting niat tu kena ada. Kalau kita tak niat, bermakna tak jadi korban. Jawab dia makan saja. Jawab dia makan saja. Baik. Yang berikutnya, itu syarat sah korban. Binatang an'am saudara tadi. Binatang yang afdal buat korban adalah binatang yang besar. Binatang yang besar. Macam lembu hak Jepun keluar laut apa wasak orang ni depan tang. Ada tumpuk 30,000. Ada 7 tumpuk 210,000. Kemas lah. Tuan-tuan nak beli lembu tu? Tu orang duit banyak boleh okey. Lah ni tengok harga semasa. Tetap 700. 700 tu kira lembu biasa-biasa lah. Kalau dia nak besar dia keluar 1,000. 7,000. Besar. Okey. Jadi afdal sembelih binatang yang besar berbanding binatang yang kecil. Tapi binatang yang kecil tetap sah. Jangan kurih kiam. Tetap sah korban. Pasal apa afdal menyembelih korban binatang yang besar? Kerana banyak dagingnya. Dagingnya. Sebab tujuan korban nak ambil daging, bukan nak ambil ekor. Nak ambil dah daging. Tu dari segi sahih. Dari segi jantina. Afdal dikorbankan binatang jantan. Pasal apa? Kerana daging binatang jantan lebih sedap daripada daging binatang tina. Saya binatang tina dia main haid. Betul tu? Daging binatang jantan lebih sedap. Ni saya kutip dalam kitab Fiqh lah. Daging binatang jantan lebih sedap daripada daging binatang tina. Tapi korban binatang tina sah, tak ada masalah, sah. Kalau dia bernazar atau menta'inkan binatang tina sebagai korban, dia wajiblah sembelih binatang tina tu. Dia tak boleh ganti dengan binatang jantan sebab dia telah ta'inkan. Tapi kalau dia ada pilihan korban sunat, sebab tu orang kalau cari binatang jantan sebab afdal. Sebab afdal, jawapannya kerana dagingnya yang lebih sedap. Kalau tak ada binatang jantan, ada dua ya, binatang khunsa dengan betina, maka afdal dikorbankan binatang khunsa. Khunsa ni ada dua alat. Afdal dikorbankan binatang khunsa kerana apa? Ihtimal. Ambil andaian kemungkinan khunsa itu dia cenderung menjadi jantan. Tu dari segi jantina binatang. Di segi warna binatang pula. Warna binatang ada 6. Maka afdal dikorbankan binatang yang berwarna putih. Afdal dikorbankan binatang yang berwarna putih. Lembu ada tak kalau putih? Ada. Kuda tak? Kuda macam mana pula lah. Unta ada tak? Unta pun ada. Kebau tak ada. Kambing ada. Biri-biri ada. Jadi selama mana kita jumpa binatang yang berwarna putih, maka itulah warna yang afdal. Jika tiada warna putih, pilihlah binatang yang berwarna kuning. Kuning tu warna nombor 2. Jika tiada warna kuning, pilihlah binatang yang warna kelabu. Jika tiada kelabu, pilihlah binatang yang warna merah. Ada setengah orang dia tengok lembu tu sinonim dengan warna merah. Dia pun korban warna merah. Dia kata merah elok ni. Padahal warna merah tu 2 nombor 4. Nombor 1 kalau putih. Jika tiada warna merah, korbanlah binatang yang warna campuran. Campuran ni maksud
campur putih dan hitam. Hitam putih. Lembu belama jemuk-jemuk tu. Ombeng hebat lembu bintik lah. Betul. Warna campuran. Dan warna yang keenam, warna hitam. Tuan-tuan pergi kelas lembu, pergi ambil kelas hitam. Hak putih duk ada. Tak terdik. Tak terdik. Ni bukan kata Honda ikut. Honda ikut tak apa ambil kelas hitam 5 kali elok. Ni menentang korban. Sekali lagi saya ulang lah. Warna lah. Putih. Nombor 1. Nombor 2 kuning. Nombor 3 kelebu. Nombor 4 merah. Nombor 5 campuran. Nombor 6 hitam. Itu warna. Tetapi kalau bertembung di antara warna dan saiz, lembu warna hitam gemuk tak sanggup. Lembu kurih kiang putih melepak. Tu dia. Lembu gemuk tak sanggup, hitam melegam. Lembu kurih kiang putih melepak. Tak nak korban nak mana? Lembu putih lah. Lembu putih lah. Kalau bertemu di antara warna dan saiz, maka utamakan saiz. Walaupun lembu itu warna hitam tetapi dia gemuk. Lembu itu warna putih tapi kurih, ambillah lembu hitam yang gemuk sebab kita akan nak ambil kala. Kita nak ambil daging tu. Kan ambil kala, nak ambil daging. Tapi kalau jumpa dua-dua ekor tu, lembu kala hitam, timbang 3,5 pukul. Lembu putih timbang 3,5 pukul sama berat. Nak ambil lembu lah. Lembu putih. Lembu putih. Tengok. Ni satu lagi. Lembu kala putih 3,5 pukul. Lembu kala hitam 3,5 pukul. Tapi lembu putih perempuan. Perempuan pula lah. Betina. Betina. Lembu hitam jantan. Nak ambil lah. Putih betina. Ambil hak jantan. Pasal apa ambil jantan? Daging dia sedap. Daging dia sedap. Itu alasannya. Ngaji. Baik. Itu dari segi saiz lembu, kala lembu telah saya sebutkan. Yang berikutnya pemilikan. Terhadap pemilikan. Bagaimana kita memiliki binatang? Ingat, korban kalau kita sembelih binatang korban yang bukan milik kita, maka korban tidak sah. Korban tidak sah. Jadi jawabnya apa? Wajib dimiliki terlebih dahulu sebelum dikorbankan. Wajib. Pemilikan tu adalah wajib. Macam mana cara kita nak memiliki binatang korban? Ada 3 cara memiliki binatang. Ada cara. Cara yang pertama ialah dengan cara beli. Cara yang pertama adalah dengan cara beli. Orang keluar duit pergi beli. Maka asal hak tuan dia kita pergi beli, jadi hak kita. Milik kita. Satu. Yang kedua dengan cara pemberian. Orang bagi kat kita. Kerajaan bagi ke, orang kaya bagi ke, dia bagi kita tu menjadi milik kita. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga dengan cara ternak, belah. Ada kata nak belah je nak orang tak bagi. Maksud dia macam ni. Hak asal itu kita beli. Ibu asal itu kita beli. Kita miliki hak asal itu dengan cara beli. Tapi keturunan berikutnya bukan kita beli. Kita belah. Beli lembu betina. Lepas itu dia buntin, dia beranak. Hak anak yang beranak tu kita tak beli. Kita beli mak dia ya. Jadi kita belah dia. Belah sampai cukup umur. Maka kita buat korban. 3 cara. Dalam kehidupan masyarakat kita, majoriti orang buat korban. Pemilikan lembu tu dengan cara beli. Hak belah ni tak banyak. Hak belah misalnya dia tak buat korban. Orang tanya yang belah lembu nak buat korban. Tak, dia tak nak jual kat orang buat korban. Dia kata, ni belah nak jual. Jadi kebiasaannya majoriti orang kita memiliki binatang dengan cara beli. Jadi pesanan saya, kita nak buat korban, pastikan proses jual beli
telah berlaku terlebih dahulu sebelum lembu itu disembelih. Makna dia apa? Jangan lepas sembelih baru pergi angkat jual beli. Kerana apa? Korban yang kita buat tak sah. Kena pastikan jual beli tu. Okey, macam mana cara nak beli lembu? Ni mai terdengar sikit-sikit. Biasanya orang di tempat korban tu pakat pi angkat jual beli tu kau. Pegang tali. Kalau pegang badan tak tahu. Ni saya belilah lembu ni dengan harga. Saya belilah 7 orang angkat jual beli semua. Betul? Beli binatang ni dia boleh dua cara. Yang pertama beli sendiri, yang kedua wakil ke orang beli. Yang pertama beli sendiri, yang kedua wakil ke orang beli. Kalau di Masjid Neraka ni pengurusan korban nak buat korban, katalah lepas nak melih 10 ekor, contoh. Tahun ni dengan kata tak buat. Pasal ni lah PKP ni. Kalau nak buat korban, katalah pengurusan masjid mesyuarat, offer lah kepada orang neraka. Satu tumbuk 700 misal. Jadi yang nak beli lembu tu siapa? Yang nak beli lembu siapa? Pengurusan nak beli, bukan kita beli. Ni jadi pakat main jumpa pengurus korban masjid neraka ni. Saya wakil ni saya serah pada Tuan Haji duit 700 dan wakil untuk beli lembu. Kata apa tu lah? Kalau seekor 7 orang, 10 ekor 70 orang. 70 orang tu main serah seorang-seorang 700. Saya wakil kat Tuan Haji untuk beli lembu. Berkira Tuan Haji beli lembu. Dia pun terima lah. Terima. Okey. Bila dia dah terima, maka dia pun pergi lah di Siam ke, di mana Kuala Nerang ke, Sik ke, tak kira pergi beli lembu. Sebab apa? Dia pengurus tadi ni, dia telah terima wakil daripada orang nak buat korban tu untuk beli lembu kat dia. Maka dia pun balik lembu. Bila dia beli lembu, dia balik lembu. Bila dia balik lembu tu ada tuan dia lah. Lembu tu dah ada tuan dia lah. Siapa tuan dia? Orang-orang yang mewakil tadi lah. Mewakil tadi. Jadi bila ada milik lah, nak kena beli lain lah lembu. Cuba tuan-tuan tengok, nak kena beli lain lah. Lembu dia dah beli lah, kita wakil dah. Main nak bawa korban, masing-masing 7 orang main kat tekok lembu tu. Saya belilah lembu ni. Yang syoknya beli bukan beli kat tuan lembu saya, beli kat pengurus. Nampak tak? Pengurus tu dia pergi angkat lah dengan siam di sepadan tu. Ni saya belilah 10 ekor lembu dengan harga berapa puluh ribu. Lepas tu balik dia main beli kat pengurus. Lembu tu hak siapa? Hak siam tu kat pengurus tu. Tuan-tuan tengok lah. Jadi mengikut kepahaman saya, dah beli lembu, kita hak wakil kat dia, tak payah beli 2 kali. Kerana lembu tu memang dah milik kita. Nak bagi faham mudah, contoh macam ni. Orang main rumah kita. Lepas tu nak menjual ayak, gula tak ada, kopi pun tak ada. Habang kat bini, Mohang buat ayak ni, kawan aku main daripada Pida 3. Bini kata gula tak ada, kopi tak ada, pom tak ada. Kita pun keluar duit RM10. Kata kat anak, awang ada apa ayah? Hampir beli gula, pergi kedai beli gula. Beli gula 1 kilo, beli kopi semua sebungkus. Lebih hang singgah kedai cucuk pisang. Hang beli cucuk pisang RM5. Anak dia pun ikut arahan pak dia. Pergi beli gula 1 kilo, kopi sebungkus, pergi beli cucuk pisang. Lepas tu balik. Anak dia beli tu, gula tu ada apa? Kopi ada apa? Cucuk pisang ada apa? Anak dia ke apa dia? Tuan-tuan abang mai. Anak dia ke apa dia? Pak dia pasal apa dia? Pasal duit pak dia. Pasal apa duit pak dia? Pasal pak dia suruh beli. Jadi gula tu pak dia, kopi yang pak dia, cucuk pisang mak pak dia. Pak dia pun jemulah apa tetamu makan. Bini dia mancuh. Perlu tak lepas daripada tetamu balik, pak dia tanya awang, gula ampi kedai mana ni? Kedai MCM. Cucuk pisang tahu lah beli tepi jalan. Tahu lah, beca roda 3 tu, tak apa. Pak dia pun start mutu pergi kedai MCM. Tadi anak kita ada beli gula 1 kilo, ada.
kopi 1 bungkus. Okey ya. Dia pun habaq kat clean MCN tu. Kita belilah gula dan kopi dengan harga RM5. Agak-agak clean tu nak kata apa? Kita tak pernah jumpa orang macam ni. Ya. Lepas tu dia pun start tu pergi tang cok pisang. Dia tengok, oh Pak Man, tadi anak saya ambil beli lah cok pisang. Beli, berapa duit? RM5. Ni Pak Man, duit merah. Okey. Saya belilah cok pisang tu dengan RM5. Pak Man kata, pening tu, tak bisa jumpa. Lebih kurang tu lah saya contoh. Jadi lembu dah kita suruh orang beli dah. Duk beli banyak-banyak kali. Kerana dia tolong beli kat kita. Kecuali jika lembu tu main, sekali dengan tuan-tuan lembu tu main di Masjid Telaga ni, 1 lori tu. Orang kira tu dia pergi kira lah. Duit tak bayar lagi. Lembu tu main, duit ada tangan dia. Bolehlah kita nak angkat je beli. Tu pun kalau kita nak angkat je beli. Kalau kita tak mau angkat, minta apa? Pasal kita ada wakil kat dia. Lembu main, dia bayar. Saya belilah lembu dengan 1 trailer ni dengan harga berapa puluh ribu ringgit. Maka lembu yang dia beli tu adalah milik peserta-peserta korban. Yang saya nak tekan ni, pastikan beli dulu sebelum sembelih. Dengan sembelih dulu baru beli. Maka tak sah sebab syarat nak korban itu, binatang itu dimiliki. Binatang itu dimiliki. Itu pemilikan. Pastikan berlaku. Yang berikutnya, Aisyah dah dekat. Saya nak abang lah. Okey, pemilikan selesai. Yang berikutnya, poin tak tulis, sembelihan. Afdal korban ni kita sembelih sendiri. Daripada wakil ke orang, afdal sembelih sendiri. Kalau pandai sembelih, tapi korban kongsi, seekor lembu kongsi 7 orang, semua reti sembelih. Takkan mari kita sembelih seorang sikit, itu gila. Kerana yang sembelih hanya seorang saja. Kalau 7 orang reti sembelih, afdal sembelih, maka kompromi lah. Pilih salah seorang daripada 7 tu untuk sembelih. Kena ada tolak ansur lah. Biasanya mereka akan bagi kepada yang berkemahiran sembelih. Kalau dalam 7 orang yang kongsi seekor lembu, seorang pun tak reti sembelih, boleh wakil kat orang lain untuk sembelih. Dan wakil sembelih ni afdal diwakil pada orang alim. Orang alim ni bukanlah nanti main daripada masyarakat. Alim pekah bak korban. Mana kalau lepas tanya dia tu, daging ni nak bagi buat macam mana, dia boleh abang lah. Dia boleh abang. Tapi kalau dia tak tahu, dia tu sembelih, ni daging macam mana, hampir tanya ustaz. Hantu orang sembelih apa? Dah orang suruh. Dia jadi tu. Dia kena. Tapi kalau wakil kat orang tak alim pun tak apa, sah sembelihan. Tapi bukan sembelihan ni, bukan kata ni kawang sembelih pun sah. Afdal wakil pada orang alim untuk sembelih. No? Okey. Kemudian nak sembelih, kita wakil, kena wakil betul. Macam mana cara kita nak wakil kalau kita tak mau sembelih sendiri? Kita boleh guna bahasa buku, kita boleh guna bahasa kampung. Kalau bahasa buku, ustaz, saya wakil kepada ustaz untuk menyembelih lembu ini sebagai korban. Kita tak abang korban pun sah. Saya wakil pada ustaz untuk sembelih lembu ini. Selesai. Tapi kalau nak abang korban pun abang lah, tak ada masalah. Dan ayat wakil ni dia banyak versi, ikut suka kita. Orang kampung, ustaz, saya wakil kat ustaz sembelih lembu ni. Ustaz pun, saya terima wakil. Mai kawan mak 2 pula, dia kongsi 7 orang. Ustaz, saya nak sembelih lembu ni, tapi saya tak erti. Tu ustaz lah, hantu nak buat macam mana? Sembelih tak? Dia lah tu. Tu dah wakil. Mai nombor 3 pula, ustaz, saya duk cari orang nak sembelih lembu, tapi saya tak jumpa lagi. Saya nak suruh siapa? Ustaz dah suruh saya, silakan. Dia dah tu. Tu dah wakil tu. Lagi, mai kawan nombor 4 lah, ustaz, nampak tak tu pada lembu? Orang apa? Sembelih. Dia lah tu. Jadi ayat macam-macam.
Macam-macam. Tapi menunjuk mana sembelih. Tapi dah kita nak buat ibadat ni, kita serius lah sikit. Nak buat ibadat korban ni pula serius sikit. Ustaz, saya wakil pada ustaz untuk sembelih lembu ni sebagai korban saya. Dia nampak sungguh-sungguh sikit. Tapi kalau dia dah sembelih lembu ni, saya wakil ustaz sembelih lembu ni. Ustaz, tu lembu. Buat apa? Apa? Sembelih. Semua tu adalah wakil. Adalah wakil. Ustaz, agak-agak siapa dia yang boleh sembelih lembu ni? Ustaz ni tak tahu. Mari kita tanya lembu. Tanya lembu. Siapa sembelih? Lembu tengok ustaz tu. Mampui. Tu kata wakil sembelih. Jadi, tapi kadang-kadang ayat wakil sembelih kadang-kadang dia lucu. Saya duduk sembelih lembu. Saya betul lah. Lepas tak kata lah. Ada orang biajak lepas suruh baca. Saya pergi pegang pisau nak sembelih. Dia kata apa dia? Ayat baca skrip. Seorang ustaz, saya wakil pada ustaz. Ni kata dia ni. Saya wakil pada ustaz untuk menyembelih satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ini sebagai korban kerana Allah Ta'ala. Orang pertama kata. Mak dua pun mereka kata, baca. Ustaz, saya wakil pada ustaz untuk menyembelih satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ni sebagai korban kerana Allah Ta'ala. 7 orang semua kata tu. Saya pun pergi seorang tu. Mazat, ada apa tak? Hak bahagian hang tak mana? Sebab dia suruh sembelih tu bahagian. Melawak lah. Tapi saya faham lah ayat dia tu. Pasal ayat tu kadang-kadang melucukan. Tapi faham lah, tak ada masalah. Itu tahun depan dia ubah. Lepas tak ketahu tu lah. Betul bahaya yang saya pesol. Okey. Jadi kita wakil. Saya nak beri peringatan. Kadang-kadang dia tak wakil kat orang sembelih. Dia tak wakil orang sedang-sedang sembelih bilang, tak ada apa. Tak ada apa. 7 orang, 5 orang wakil, 2 orang tak wakil. Hang tak wakil tu hang tak dikorban. Hang makan besar. Awak tak bang kita nak sembelih. Misal orang duk cari lembu lembu Dia duk isap rokok. Dia kali orang nak buat korban kena serius. Betul tak? Tu contoh dah. Baik. 2-3 minit ni. Yang berikutnya, daging korban nak buat apa? Dia kata buat apa? Makan lah. Sungguh lah. Okey, daging korban tu nak buat macam mana? Kalau korban wajib, sedekah semuanya. Sikit dah ambil. Kalau korban sunat, maka ada 3 cara. 3, 4 pun boleh. Cara yang pertama, bagi 3 bahagian. 1/3 ambil ke dia untuk dimakan diri sendiri dan ahli keluarga. 1/3 sedekah pada orang miskin. 1/3 hadiah pada orang kaya. Itu pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, ambil 1/3 untuk dia, dimakan dia dan ahli keluarga. 2/3 lagi sedekah semua untuk orang miskin. Pembagian cara yang ketiga, ambil sikit saja, tak ambil 1/3. Sikit lah. Kalau tumpuk dia tu ada 12 kilo, ambil dalam 1 kilo lah. Untuk makan dia dan ahli keluarga, selebihnya sedekah semua pada orang miskin. Dan cara yang ketiga tu lebih afdal. Cara yang keempat tidak popular. Iaitu apa dah? Orang tanya, orang buat korban ni berapa banyak daging korban dia boleh ambil? Berapa banyak dia boleh ambil? Dia boleh ambil paling banyak separuh. Tak boleh lebih. Kalau daging korban tu 12 kilo, dia boleh ambil 6 kilo saja. Tapi tak afdal. Tapi korban dia masih sah. Dia ambil 12 kilo, dia ambil 6 kilo, 6 kilo dia sedekah. Tapi nampak sangat dia berkira lah. Tu saya tak pernah nak abang nombor 4 tu. Akhirnya, jadi tu korban. Jadi tuan-tuan, korban kita nak sah tak sah ni duk yang pertama kepada ilmu kita. Sebab tu tiap-tiap musim korban orang duk ulang kaji. Takut silap. Duk tang ilmu kita. Semakin saya duk mengajar ni antara depa tak ilmu baru. Tahu tak ilmu baru tu dah? Sekolah memandu. Ilmu baru dia kata kalah lah. Saya kata duduk dalam kitab lama dah. Dia tak pernah orang duk abang. Sebab tu tempat-tempat saya pergi sembelih. Depa ligan cari kala putih. Nemu kala putih. Sampai tan lemu pun jadi heran. Awak tiap-tiap tahun apa nama duk cari kala hitam tu ni kala putih. Pening habis, letih nak cari kala putih. Dia tak siapa tu duk ajak tu. Jadi tan lemu marah saya ni pergi ajak berapa tu lemu hitam tak laku. Lemu hitam tu sah buat korban, tapi hang nak afdal ambil hak putih. Lebih kurang tu. Okey.
Jadi dengan ilmu itu saja boleh membimbing kita, menjadikan korban kita sah, diterima oleh Allah dan mendapat pahala. Jadi jam pun cukup dah. Ada nak tanya tak satu dua soalan? Kalau ada lah. Kalau tidak kita main Aisyah. Betul caw. Tak ada. Lemu kasih. Lemu kasih. Kasih ni, kesan kasih dia menggemuk-gemukkan binatang. Dia mengemuk binatang. Jadi tujuan kita nak berkorban, nak ambil daging. Jadi kalau lembu kasih lebih temun daripada lembu tak dikasih, maka lembu itu afdal dikorbankan. Ada lagi soalan? Habis? Ya. Korban ni boleh buat kenduri ya? Dia tak tukar pun. Dia nak buat kenduri. Kenduri harus, tapi dengan syarat kena ada sedekah mentah. Kalau dia keseluruhannya dia buat kenduri tanpa ada sedekah mentah, maka korbannya tidak sah. Dia jadi sembelihan biasa saja. Pada saya kena buat kenduri sikit saja, halin sedekah semua. Tapi orang kita dia buat kenduri banyak, sedekah sikit. Orang tanya pasal apa buat kenduri banyak, sedekah sikit. Tu pun mujuk aku mau sedekah. Dia jadi gitu. Jadi orang ni pada saya dia tak faham. Dia tak faham dan dia tak mau pahala yang banyak. Tapi korban dia mesti salah sebab dia mesti ada sedekah daging mentah. Ada lagi soalan? Dia bagi daging, dia tak bagi dia sembelih. Upah sembelih tak bagi. Dia bagi daging atas sedekah sah. Tapi kalau bagi atas upah haram. Duduk tang dia lah. Dia tang ni upah sembelih, maka haram. Tapi dia tak ni sedekah. Kalau tukang sembelih tak upah, dia tak upah tak ada. Tukang sembelih tak, inilah sembelihan terakhir pada tahun ni. Dan depan tak sembelih lah, lebih kurang tu lah. Kalau sedekah semua, sikit tak ambil, maka dia tidak mendapat fadilat sunat makan sikit kerana mengambil keberkatan. Jadi kena ketiak makan juga. Kalau duduk jauh tak payahlah. Macam korban Kemboja tu nak makan macam mana? Takkan nak suruh mereka apa main kita. Ni terletak dekat ni. Dekat tu tak payahlah. Dia benda sunat. Benda sunat yang tak boleh dilaksanakan, tak boleh buat apa lah. Tapi benda yang sunat boleh dilaksanakan. Macam sunat makan sikit, kena makan. Mengambil keberkatan. Di Johor loh. Dia bank in duit kita, sobat korban, dia kena kerti ilmu. Wakil beli, wakil menghasil korban tu kena ada. Kalau tekan dah, buat korban, kita jadi kat mana? Sebab tu kena mengaji. Saya wakil pada Tuan Haji untuk membeli lembu dan menghasil korban saya. Lepas tu dalam masalah semua dia kena niat, aku jadikan lembu yang akan dibeli olehnya sebagai korban kerana Allah Ta'ala. Baru sah jadi korban. Tu dia panggil korban syariat, bukan korban adat. Korban adat ni nampak macam korban tetapi terkorban. Itu lah. Ada lagi soalan? Macam dia berita. Daging nak simpan ke tak? Daging nak simpan ke dalam. Apa hukum menyimpan daging korban? Hukumnya adalah harus. Daging korban sebaik-baiknya diedar dengan segera pada hari itu, tapi menyimpannya adalah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tujuan penyimpanan daging korban tu, simpan agih, bukan hak kita. Hak kita memang kita simpan. Simpan agih ni dengan tujuan nak mencari penerima. Kadang-kadang penerima tu macam kita kelang kabut tak ada, kita simpanlah. Dalam minggu depan nak balik kampung atau nak pergi edak di mana-mana, tak apalah. Lagu tu masuk dah. Tapi kalau simpan sampai tak bagi langsung, tu tak pelik. Soalan haji orang kata simpan sikit nak bagi pada orang berkorban, boleh, tak ada masalah. 1 kilo, 2 kilo, jangan bagi lebih 1/3 dah. Lepas tu dia mai kita bagi ataupun kita hantar pergi kedah. Hantar pun laju. Okey. Ada lagi soalan? Habis. Kalau habis, saya ucap selamat mengadakan korban. Semoga korban kita sah, diterima Allah dan mendapat pahala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.